بسم الله الرحمن الرحيم ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Sabah khair, selamat pagi sedang menganyung dihormati sekalian. Alhamdulillah, terima syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana menurunkan rezeki daripada langit, turunkan obat, turunkan makanan semua sani daripada langit, turun kepada bumi setiap-tiap hari, setiap-tiap saat. Itu nak menunjukkan kemurahan ataupun kebarahan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap makhluk-makhluk Allah, iaitu manusia. Semua makhluk sana itu manusialah sebagai makhluk yang seelok-eloknya kejadian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Patut ada bersepuk apa? Kenapa kalau kita bersepuk lagi, berarti kata kita mengingkari kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ni kena beringat benar-benar. Sampai tu beringatlah nak kecek berapa, nak kata berapa asal itu. Jangan lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Semua alhamdulillah. Apa saja yang bertepuh dengan kita asal itu tak ada kira. Hak molek pun alhamdulillah, hak tak molek pun alhamdulillah. Dengan kerana apa kedua-dua asal itu ialah sebagai ujian. Duk di dunia ni manusia semua kena dapat ujian daripada Allah. Mulai daripada tu ada sehingga sampai hari kiamat tu. Tak sunyi daripada ujian-ujian daripada Allah SWT. Kalau kita kira bagi orang beriman dan beramal soleh, ujian ini ialah amalan. Supaya nak kuatkan amalan kita. Kaya, lebih kaya lagi kalaulah pakai guna harta benda, duit pitih, rezeki yang bagi sana itu di atas jalan Allah SWT. Ingat pada pakai miskin kalau kaya. Kemudian kalau miskin, kena selalu berdoa, selalu bertaubat dengan Allah SWT dan nak minta gapo, minta dengan Allah SWT, dan susah gapo, minta tolong Allah SWT. Iaitu tak sunyi orang kita sana itu semaya hajat berdoa, semaya hajat berdoa. Lalu itu kita tak sunyi, tak ada terima kasih pada Allah SWT. Ada pun terima kasih pada Allah SWT. Dengan kerana sebaliknya dia ada hikmat belaka. Sabit pun Tuhan tak bagi seperti mana bagi kepada demo tu. Dengan kerana ada hikmat dia. Semua Tuhan kasih kedua-duanya, kalaulah kedua-dua itu tak lupa terima syukur kepada Allah SWT. Kaya pun kena terima syukur. Miskin pun kena terima syukur kepada Allah SWT. Hari ni mula ihsan itu. Supaya ketik di madu dah. Kenapa kita duk ulek alik perkara tak sepatut kita nak kira bercara asal itu, orang panggil tawakal pada Allah SWT. Ni dikira bercara belaka supaya kita tu ada kuasa. Tak ada kuasa apa sekali. Semua asal itu dapat keizinan daripada Allah SWT. Katanya apa saja. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Semua segala-gala tu bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pas duk bersepo. Dulu kita tak ada. Lepas tu ada. Duk lekan dengan ibu. Pas keluar mari kepada dunia ni. Itu dah. Kerana duduk di dalam kandungan ibu ni satu
alam. Keluar dari dunia ni satu alam pula dah. Lepas tu, kebomikan. Apabila kita mati, klik kepada bumi. Lepas tu, berjumpa dengan Allah pada hari akhirat nanti, iaitu hari kiamat. Selepas pada hari kiamat, Tuhan buka satu dunia, ialah pada mahsyar. Tempat sekalian manusia yang telah meninggal dunia, yang dulu-dulu hari itu, bangun cokok. Bakal pergi menghadap Allah SWT. Hak ni dengan dalil ialah ayat suci Al-Quran Al-Karim dan hadis Nabi serta dengan ijma' ulama dan qiyas. Selepas pada tu, hari ni kita nak mai kecek sikit sebanyak supaya nak boleh kita menyedarkan diri kita. Iaitu sifat-sifat Rasul, sifat-sifat Nabi, ialah satu rukun daripada rukun iman. Percayakan Rasul, sekalian Rasul adalah percayakan bahawa Allah SWT telah mengutuskan beberapa Rasul. Telah dipilih daripada hamba-hambanya yang dikasihi menjadi jadi pesuruh. Jadi pesuruh Allah SWT. Dan memberi petunjuk kepada manusia. Tuhan utuskan, letakkan Rasul-Rasul. Ambil daripada awal sehingga sampai Nabi Muhammad SAW. Sebagai seorang Rasul yang terakhir. Untuk apa? Untuk memberi petunjuk kepada manusia. Adalah Rasul-Rasul itu dijadikan oleh Allah SWT daripada manusia juga. Dengan mendapatkan wahyu untuk ia menyampaikan perintah Allah SWT. Mereka terpelihara dari dosa. Rasul sana tidak ada sakut paut pun dengan dosa. Dan mereka tidak membuat perkara-perkara yang ditegah ataupun yang dibecikan oleh Allah SWT. Ini Rasul. Sebenarnya bilangan Rasul itu banyak. Ada ulama yang mengatakan bilangan Rasul itu hanya sebanyak 313 orang. Nama-nama Rasul yang tersebut di dalam Al-Quran cumanya 25 orang. Sahaja. Iaitu wajib diketahui. Hak ni wajib kita kena tahu. Akan setengah-setengah daripada nama Rasul-Rasul itu sebagaimana yang tersebut di dalam Al-Quran Al-Karim. Ialah nama-nama Rasul Adam, Nuh, Hud, Ibrahim, Saleh, Yunus, Ayub, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Musa, Harun, Shu'aib, Ismail, Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, Lut, Ilyas, Ilyasa, Zulkifl, Idris, Isa, Muhammad. Akhirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ke-25. Hak ni wajib kita kena tahu. Kena mengapa awak ingat. Tu boleh wayak kata mana dia. Iaitu nama-nama rasulnya daripada mulai itu ada. Adam, Nuh, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Ibrahim, Nabi Saleh, Nabi Yunus, Ayub. Semua disebut ni nama Nabi-Nabi dan sebagai seorang Rasul yang dilatihkan oleh Allah SWT. Daripada manusia kita ni lah. Bukan daripada malaikat tak. Tu dia. Cerak situ. Lepas pada tu dia ada satu thumbnail lagi yang istimewa, iaitu Ulul Azmi. Di antara Rasul-Rasul yang 25 orang itu ada 5 orang. Daripadanya yang digelarkan dengan Ulul Azmi. Rasul yang pertama, yang ternama, malah mana nama alaihimussalatu wassalam, ialah Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam,
Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni tamneng ulul azmi. Mana terpilih daripada rasul-rasul 5 orang. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat-sifat rasul. Banyak peminat kita ya mak koyak ni kata rukuk email rukuk apa ni, rukuk Islam 5 perkara tu koyak habis. Cara semaya, cara puasa, cara apa. Kita kokoh bergerak lagi. Kerana kita nak ramu tu banyak-banyak ilmu supaya nabi kita tahqiq. Nabi kita yakin pada Allah SWT. Hak ni hak penting sekali. Akhir sekali yang panggil orang muttaqin. Orang yang benar-benar yakin pada Allah SWT. Kita kena berlatih. Cara kasih ke Allah saat itu kita kena berlatih. Kena usaha. Semua Allah, semua Allah, semua Allah. Dan kembali kepada Allah. Barulah kita tak kedebeh. Barulah kita tak ada mikir banyak. Kenapa? Kerana kita saat itu semua segala-gala daripada Allah SWT. Walau diri kita, tubuh kita dan anak pinak kita, isteri kita, suami kita, semua saat itu ialah daripada Allah SWT. Allah menciptakan. Orang lain tidak ada kuasa. Tidak. Dan sifat-sifat Rasul, sifat yang wajib bagi Rasul itu sama ada satu dengan cara ijmal yang panggil, iaitu cara ringkas. Ataupun yang kedua dengan cara tafsir, iaitu dengan hurai-huraian satu persatu. Sifat-sifat Rasul secara ijmal, cara ringkas, dan secara tafsir, iaitu dengan huraian-huraian satu persatu. Sifat-sifat yang wajib bagi Rasul dengan cara ijmal ialah wajib di atas Rasul-Rasul itu bersifat dengan segala sifat yang sempurna pada dirinya dan pada budi pekertinya. Sifat yang sempurna pada dirinya ialah terselamat segala anggota tubuh badannya daripada cacat cedera yang membawa keburukannya. Seperti tepeh, mata tak nampak, bisu dan lain-lain. Sifat kekurangan pada tubuh badan, sifat yang sempurna pada budi pekerti ialah elok tikah lakunya, berbudi bahasa, baik pergaulan, serta bersih hati, berani, sabar, adil dan lain-lain sifat kemuliaan. Lepas kita ada kedok sifat ni lagu ni. Ialah tikah laku kita. Berbudi bahasa, hormat kehormatan, tahu tinggi rendah, tahu cara kehormatan, dan ada perekat dia panggil. Bukan selarah lagi habis. Berbudi bahasa dan baik pergaulan. Pergaulan dia tak buat merusak pada orang lain sama sekali. Pada diri dia sendiri dan kepada orang lain. Kenapa? Kerana semua saat itu mengikut kemampuan masing-masing. Seperti mana orang besar dia gagah. Orang halus dia kurang gagah sikit kerana dia halus. Tetapi jawatan boleh tolong-menolong dan batu-membatu tu selorang belakang. Selorang duduk mana? Duduk di hati. Hati ni ialah sebagai nak menjadikan akhlak yang mulia dan akhlak buruk sini duduk di hati. Hak dalam hati tu payah kita tak dapat tengok. Mari rupa tu habis diri dah. Cukup lekat belakang dah.
Tapi perangai sana tu. Dalam hati tu. Tikoh laku comel. Mana ni di depan. Dalam tu tak tahu. Tu dah. Hasad deki dalam hati. Hak ni kita bimbing situ. Lalu tu kita bersifatnya mengikut kalau sifat-sifat Rasul saat itu dah tikoh lakunya baik. Elok tikoh lakunya. Berbudi bahasanya. Kecek pun berjuru. Ada tikoh laku sifat sabar dia ada. Baik pergaulan serta bersih hati. Berani di atas jalan kebenaran dan serta dengan sabar. Sabar dah saat itu timbul sifat adil mari dan lain-lain sifat kemuliaan. Sifat adil, sifat lemah lembut, sifat berbagai-bagai sifat. Hak ni kena asuh, kena belajar belaka. Dia kadang-kadang kita duduk dalam satu masyarakat. Kita jangan turut masyarakat. Kena turut ilmu Allah. Tuhan ajar belah mana apa kak buat. Boleh jadi kita ni satu contoh teladan yang baik kalau kita beramal mengikut perintah Allah SWT dan Rasul. Selamat demo tu, cukup lekatlah demo tu di atas kelakuan yang baik. Serta dengan sabar dan adil. Hati molek, bersih. Pada hati sutir tu pun tak tahu nak gamuk dah. Kadang-kadang jeli mari ngatak khabar. Seperti mana kalau demo dapat jaya sana itu, kita pun jaya juga. Itu dah. Tak apalah boleh demo dulu. Kita kena usaha. Lama boleh kita pula. Ni dia ada sifat deki mari. Ngatak khabar. Lalu itulah kita kena asuh kita sana itu. Kalau berjumpa agapa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Menatah ikut tu. Lepas tu sifat sabar kena ada. Dia mari buat pola tu tak wik aku ratik hanya ikut tu. Buat pola senengnya. Dia menu nampak seneng nah. Kita je nampak. Tetapi dari dia tu sepon dengan akar buluh dia panggil. Akar buluh belah mana akar dia banyak. Dia dah. Tak serupa pokok kayu lain. Akar dia ada akar besar, akar halus. Hak ni tak ada akar besar, akar halus dak buluh ni. Dia je tokor gitu. Tu dah. Kalau kata serabut, serabut sepuluh akar buluh dah. Ni banding-bandingnya. Kata, manusia kita ni kalau ia serabut, Allah, sepuluh akar buluh dah. Nak ukar pun payah. Kena sabar benar-benar cara nak ukar masalah deh. Sedang mengajar mati sekalian. Lalu tu kita nak bersifat. Sifat-sifat Rasul. Dengan secara ijmal, lagu tu cara. Dan sifat Rasul dengan secara tafsir pula. Dengan secara hurayah. Saat ni sifat ijmal dengan secara rekah. Cara rekah kata, elok tika lakunya. Berbudi bahasa, baik pergaulan, serta bersih hatinya, dan berani di atas yang benar, sabar di atas perkara yang tipu mari, adil dan lain-lain sifat lagi. Selepas pada tu sifat Rasul, cara tafsir. Sifat-sifat yang wajib bagi Rasul dengan cara tafsir ataupun dengan cara hurayah. Satu persatu terhimpun di dalam 4 sifat saja. 4 sifat. Perhati tengok, kita berlatih. Kita fuk. Kita belajar, kita buat. Utama sekali, as-sidqun. Artinya benar. Apa perkataan yang disampaikan oleh Allah SWT. Al-amanatu artinya kepercayaan. Tidak ia mengubahkan segala tetah Tuhan Allah SWT. Tuhan kata belah mana belah tu lah. Dia pertibat dalam cerit percamban dia. Orang ada amanah. Orang ada kepercayaan. Yang ketiga, tabligh. Ini sifat-sifat Rasul cara tafsir.
Tabligh menyampaikan tiap-tiap suatu yang diperintahkan kepada sekalian makhluk. Mengajar demo, royak demo. Kalau mengajar bunyi lain sangat, royak we tahu. Hak ni tak kena weh, hak ni kena weh. Tidak. Hak ni Tuhan suruh, hak ni Tuhan Nabi suruh. Hak ni Tuhan larang, hak ni Nabi larang. Tidak. Hak Nabi benci. Lalu tu yang keempat. Al-fatanah. Bijak dan pandai. Pendek kata otak cergah. Orang otak cergah saat ni boleh ukar tiap-tiap masalah. Tak ada kira molek, huduh tak ada kira. Hang duduk situ. Ni dia buat kira. Dia nak mikir hak molek saja. Hak tak molek tak ada mikir langsung. Lepas lak cala gitu. Tak jadi juga. Tak sepenuh. Nak buat belah mana nak bersih hati suci di cimone. Iaitu kena ada al-fatanah. Iaitu bijak dan pandai. Lepas tu dengan cara tafsir. Dalil as-siddiqun. Siddiq panggil. Siddiq amanah tabligh fatanah. Siddiq amanah tabligh fatanah. Mengapa awak ingat sifat-sifat Rasul cara tafsir? Ada 4 sifat saja. Lepas tu dalil-dalilnya. Sifat amanah arti benar. Apa perkataan yang disampaikan? Wajib Rasul-Rasul itu bersifat benar. Pada perkataan dan perbuatan. Kalau Rasul-Rasul itu tidak bersifat benar, berertilah mereka telah berdusta, bohong. Ataupun membuat bohong. Kalau mereka membuat bohong, tentulah tidak ada mukjizat diberikan oleh Allah SWT kepada mereka. Seperti menghidupkan orang yang mati. Menyembuhkan penyakit-penyakit kulit. Mengeluarkan air daripada anak-anak jari. Dan lain-lain lagi. Itu dah. Ni dalil kata as-sidqun, iaitu kebenaran hak sifat-sifat Rasul. Tak itu mukjizat tak masuk. Seperti mana menghidupkan orang mati. Menyembuhkan penyakit kulit. Mengeluarkan air daripada anak-anak jari. Air anak jari jadi 6 perapang tak khabar. Mari di mana itu lalu? Tidak. Tak kena tanya. Kuasa daripada Allah SWT. Lebih siapa dia jadi berapa sana itu? Hak ni kita kena boleh pandai mikir, pandai ukur, pandai suka. Semua Allah, orang lain tak boleh buat lagu ni mah. We duduk situ, we yakin situ. Itulah. Jangan dia kata, tahulah. Jadi pendek kata, banyak lagi kita ni tak kenal kebenaran Allah SWT. Bagi sifat-sifat kepada Rasul, as-siddiq berarti benar, al-amanah ada kepercayaan, tabligh menyampaikan, mengajar demo, suruh demo, nasihat demo, jangan banyak sangat beci demo. Dia tak payah Malaysia kita ni, dia manggil kicam kat dia ada. Dia nak dengar, sekadar sekat dengar boleh. Seperti mana kita nak banjar gapo, ataupun nak royak gapo, dia jangan melapar banyak sangat. Dia lipuh ni, dia tak dengar. Tidak. Lepas tu cara ulai kaji pun jangan banyak sangat. Nak kecek kira apa, ambil isi-isi, banyak isi pada kuah. Kuah kena ada juga. Tapi isi banyak pada kuah. Isi kandungan tu. Iaitu sebagaimana mukjizat Nabi mengeluarkan air daripada anak-anak jari. Dan lain-lain lagi. Ni dalil as-sidqun, iaitu siddiq, amanah, fatanah, amanah, tabligh, fatanah. 4 sifat ni. Dalil amanah, wajib Rasul-Rasul itu bersifat dengan amanah, kepercayaan. Kalau Rasul-Rasul itu tidak bersifat amanah, berertilah mereka bersifat khianat, penipu, pendaya. Penipu, pendaya. Kecek panah. Semua dia jeluh pada dia belakang. Dia kata lagu ni, pakak percaya belakang.
Deh. Orang lagu ni kira belah mana? Dia panggil. Iaitu bersifat berlawan ni dengan amanah. Dia panggil. Bererti kata mereka bersifat khianat. Tidak ada amanah. Dan dia penipu. Tidak ada amanah. Dan pendaya. Tipu daya lah. Dia panggil. Banyak lolo ni. Dia mau duk cari makan beg pasal ni. Pakai ye habis-habis. Hebat. Kemah pakai ye. Kena patut beringat. Dia di sini dia asas dia ada. Mulai lepas tu duduk ke tengah-tengah cara lap patibat. Lepas tu cara hujur jatuh. Hujur jatuh ni kalau umur panjang dia mana sesat. Kalau duduk ni tak ada sifat amanah, tidak ada sifat apa ni sidik, tidak ada sifat tabligh dan tidak ada sifat fatanah. Kalau mereka pengkhianat, penipu dan pendaya, tipu daya. Daya juga, pusing juga. Hati boleh. Setengah daripada setengah ni turun modal jual kebun-kebun. Tinggal kuat kaki, hambak berterbeh. Banyak benar lala ni. Ayah mak harap kata apa minat kita, tidak kena tipu demo weh. Ada sikit, makan sikit, ada banyak, belanja banyak sikit. Jangan hidup belanja banyak, cadel taruh sakit demam, cadel kejut huk apa kau tu kat ni. Ni cara-cara utama sekali, kita kena ada amanah kepada diri kita sendiri. Ni banyak lagi orang tak ada amanah pada diri sendiri dan dalam keluarga tak ada amanah. Banyak tak ada amanah. Buah petablik tu banyak orang panggil. Setengah pada setengah. Sebab apa? Untuk melepaskan kejahilan dia. Nak lepas kepada kepapaan dia. Nak lepas daripada kejahatan dia. Dia pisah. Mulut manis. Pakai ye. Habis diri. Nak orang percaya. Orang tak ada suluh di pakaian, tak suluh di rupa parah, orang suluh di hati. Dan lidah kita tu. Lidah ni boleh ukur. Kalau alat nak ukur manusia, beriman tidak beriman, saat itu, lidah ni satu alat tepat ukur iman. Hak benda tak nampak tengok saat itu. Itu dah. Lalu tu sedang menghormati sekalian. Lepas tu, dalil yang pertama ialah sidik. Wajib rasul-rasul itu bersifat benar pada perkataan dan perbuatan. Itu dah. Dalil yang kedua iaitu al-amanah. Wajib rasul-rasul itu bersifat dengan amanah, iaitu dengan kepercayaan. Kalau kecek pun dia mau tak percaya. Dia mau dengar perkataan mula kecek pun tahu dah. Ahli fikrah yang fikir dia apa ni? Fikrah ni tu orang mengaji ilmu ni, ilmu cara nak apa ni? Wikrah dan sangkrah dia panggil. Wikrah tu belah kaji. Belah kaji, benar tak benar, benar tak benar, benar tak benar, tak benar tak benar. Tu dah. Dengan cara apa panggil ni satu alat yang tidak ada kena beli, tak ada kena apa, alat di diri kita. Cara-cara macam tadi tu, cing, matching, cing. Matching, cing. Mengapa habis diri, apa jamak mengaji, buat menyatri tu, aduh. Dia basah, kering, basah. Basah, kering. Orang panggil tasrih, dia panggil. Nak timai satu persatu. Ni tasrif. Timai menimai. Sungguh tak sungguh. Molek tak molek. Boleh buat amal ke tak boleh buat amal. Kena suluh tengok. Hak tu mengikut kemampuan masing-masing dan sesuai dengan seseorang tu. Semua kena ngaji belakang ni ilmu falsafah. Banyak ilmu-ilmu lagi. Hak kita tak tahu. Tapi duk berlaku sekali dengan kita sama-sama. Ilmu balarah.
ilmu tauhid dan ilmu hakikat, ilmu tasawuf. Duduk dekat kita sekali. Tapi kita tak khabar. Kenapa? Kerana tidak ada alat. Kenapa dia ada? Al-ilmu. Al-ilmu melalui ilmu al-Islam. Barulah belah kaji, betul ngaku, betul ngaku kebenaran. Kerana ilmu al-Islam ambil daripada Al-Quran Al-Karim dan hadis Nabi. Qiyas dan ijma' ulama, ijma' ulama dan qiyas. Kalau ada sifat 3 pak ni, alhamdulillah berjalan ni. Cara nak amal ibadat, nak bekerja gapo, menjadi ibadat tu senang lene. Kenapa? Mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nak buat gapo-gapo dengan nama Allah yang amat murah dan amat mengasihani. We berserah kata Bismillah sana itu. Ayat suatu ayat daripada ayat suci Al-Quran tu. Duduk ke tengah-tengah tu. Nah. Jelah. Nak buat gapo tu suruh bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Nak buat gapo sana itu bacalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa ni. Lepas tu alhamdulillah akhir sekali. Jangan lupa tu. Terima kasih kepada Allah SWT. We ada sifat tu. Dengan dalil amanah, kalau mereka itu, iaitu Rasul, pengkhianat, penipu dan pendaya, tentulah Allah tidak suruh kita mengikut mereka. Firman Allah SWT, wattabi'u, wattabi'u la'allakum tuflihun. Ikutilah kamu akan dia supaya kamu dapat kemenangan. Tuflihun. Dan dalil-dalil tabligh. Wajib Rasul-Rasul itu bersifat dengan tabligh. Iaitu menyampaikan apa yang disuruh oleh Allah SWT daripada hukum-hukum Allah kepada manusia semua. Semua. Tak ada kira Islam, tak Islam. Semua. Untuk menyampaikan. Riwayat we tahu. Mereka tidak menyampaikan bererti mereka menyembunyikan hukum-hukum itu, padahal Allah mengutus mereka dengan satu tugas iaitu supaya mereka menyampaikan dan menerangkan dan menyeru ke agama Allah SWT dan ke jalan-jalan yang diredai oleh Allah SWT dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rusulu balligh ma unzila ilaika min rabbika wa illam taf'al fama balagta risalatahu. Artinya, wahai sekalian rasul-rasul, sampaikan apa yang telah diturunkan kepada kamu, titah perintah daripada Tuhanmu. Dan jika kamu tidak berbuat dengan yang demikian, maka berarti kamu tidak menyampaikan titah perintah itu. Itu dia. Sedang mengajar mati sekalian. Adik Fauzan dekat sangat dah ni. Waktu subuh dah. Gerak-gerak lah anak-anak, cucu-cucu, cicit, cocok. Sebagai satu amalan. Gerak orang semaya, gerak orang mengaji, gerak orang saat itu sebagai satu ibadat yang paling penting juga. Orang bergerak dapat pahala, orang bangun pun dapat pahala. Kalau orang tidur tak ada orang bergerak, sama saja. Ataupun kalau orang gerak, namun tidur tak bangun, saja juga. Lalu tu orang bergerak dengan orang tidur saat itu, ataupun dengan orang yang lalai dengan dunia, kita gerak ni ialah satu ibadat yang dapat pahala pada kita. Dan orang buat saat itu pun dapat pahala. Orang juga cuik pun dapat pahala.
Dan orang terkejut pun dapat pahala juga. Ada cuek sana itu terkejut. Hei, semaya tak lagi. Tak lagi. Pas jawab pula kalau hak malas ni, dah lah tu. Orang rajin sana, mujurlah royak nak pergi selalu dah. Oh, galiknya dengan dunia. Itu dah. Kita pakak-pakak. Sudah mengajar mati sekalian. Sikit sebanyak daripada pagi ni. Tak boleh banyak sangat. Takut lebih sana lebih pada hak. Lebih pada hak tu. Tak boleh juga. Lepas tu nak bersudahi dengan mana tabligh untuk menyampaikan. Artinya sekalian Rasul sampaikan apa yang telah diturunkan kepadamu. Tetahan perintah Tuhanmu. Dan jika kamu tidak berbuat yang demikian itu, maka berarti kamu tidak menyampaikan tentang perintahnya. Dalil yang keempat, iaitu fatanah. Wajib Rasul-Rasul itu bersifat dengan cerdik, bijak dan pandai sehingga dapat mereka memberi penerangan-penerangan yang bersesuai dan yang menarik manusia mempercayai apa yang ditugaskan kepadanya. Tetapi kalau Rasul-Rasul itu bodoh, tonguh orang panggil, ataupun dengung, bagaimana dia dapat kepercayaan? Dan bagaimana dia boleh menarikkan manusia beriman? Dan bagaimanakah dapat memberi keterangan ataupun menolak segala batas-batas? Ya demikian Tuhan tidak memilih seorang menjawab jawatan yang tertinggi ini. Mereka ada sifat-sifat cerdik itu padanya. Begitulah sedang mengajar mati sekalian. Lepas tu masa kita dekat sangat ni Dik Fauzan. Dengan aku jen putus kepala. Lah ni pukul 4:44 minit. Sebenarnya subuh ini ialah pukul 4:47 minit lagi. Itu dia. Hari ni ialah tepat berapa ni? Tepat 20 Mei dah ni. Bulan Safar. Tak ada apa lagi dah. Makhluk dah belah-belah. Itu dia. Lah ni stesen radio apa ni di masjid besar pun buka dah. Baca berzangi dengan bahasa Melayu dah belah-belah. Begitulah. Untuk menggemarkan agama sana itu agama Allah SWT. Apa ni Tuhan suruh, apa Tuhan larang, kita patut-patutlah beramal bersama, buat Tuhan suruh lebih banyak-banyak dan menjauhi daripada Tuhan larang, serta mencegah kata. Kita jauh saja tak, kita tolong tegah kata. Larang kata, baiki kata. Itu dah. Dah ni duk timur-timur banyak perkara. Hak penting sekali ialah ubat punuh otak tu. Bukan nak cerdik tak, nak punuh otak. Iaitu seperti mana dah ketang, ganja, apa tu kau ni. Mula daripada situ sampai pergi sampai ke arak, wipeni, apa segala hal itu. Kita bakar-bakar berdoa, dah bakar hapuskan. Di kapur halaman kita. Ambil berkat sebagaimana serami Mekah. Di selatan Thai kita ni sebagai serami Mekah. Ambil berkat. Lepas tu, ayah mak pun nak suruh kepada Dik Fauzan. Jadi seorang azan tanda masuk waktu subuh di pagi ni. Kita berhak buat sementara. Begitulah sedang menganyun dan mati sekalian. Alhamdulillah. Kita sambung lagi pula. Hari ni hujan seluruh. Apa ni selatan Thai kita ni. Duduk dalam depression yang panggil. Patut beringat dah kena dengan ribut, dengan angin, dengan litar, dengan apa tu. Kena patut beringat. Selain pada corona dah. Jaga musim-musim pula dah. Tiap-tiap musim saat itu kita kena jaga, kena beringat. Seperti mana air boh, kadang-kadang mari tak terkabar. Lalu tempat lemah, tempat mana, tanah sipir-sipir wisyak selalu dah. Kenapa? Tengok keadaan dah ni seluruh dunia ni air banyak. Air tu banyak. Seperti mana negara-negara tak sepatutnya. Lebih-lebih lagi negeri Cina. Air boh banyak sangat.
seleboh lagi, apa lagi. Buat menjadi kepicik ke kesusahan kepada pokok kita semua sana itu. Tak lain tak bukan kita berdoa dan sembahyang hajat. Berdoalah minta selamat. Manusia semua tak ada kira agama apa, selamat. Dengan kerana semua makhluk Allah kita kena pakat-pakat berdoa. Mudah-mudahan semua sana itu boleh yakin kepada Allah SWT. Sudah mengajar mati sekalian. Lepas tu dalam hijau pokhobar ni, pagi limu-limu ni, tak lain tak bukan, ayah mak bukan nak mengajar, ataupun bukan nak podak, kita mari pakat muzakarah, bukan cek hak agama pagi-pagi ni, tak lain tak bukan saat ni, kita tahu dah, pagi tadi tu ialah jendela agama, ayah mak ambil buka kitab apa ni, kitab tutunan ibadat, perukunan ibadat sepanjang zaman. Ni, kita cara nak amal ni, ada tertib, ada posiak belakang dah. Rukuk iman, ni perkara. Dan rukuk Islam, 5 perkara. Ni, tengah duk kecek ni, rukuk iman. Beriman kepada Allah SWT. Itu dah. Rukuk iman, utama sekali, kena beriman teguh dengan Allah SWT. Dan beriman kepada kitabullah, iaitu kitab Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran Karim. Kitab besar-besar tadi tak sebut semua san itu. Hak penting sekali sebut kata Nabi Muhammad ialah sebagai Nabi yang terakhir. Ada sebut dan catat dalam 3 buah kitab yang terlepas Maidah. Seperti mana Injil, Zabur dan Taurat. Hak tu di atas percaya tak percaya. Tidak. Kerana setengah-setengah tu tak percaya pada Nabi Muhammad SAW. Setengah tu beriman dan percaya kepada Nabi Rasul-Rasul yang akhir sekali, ya Nabi Muhammad SAW sebagai seorang Nabi yang terakhir dan sebagai Rasul yang akhir sekali. Hak dalam 25 tu. Lepas tu dalil-dalil rakyat belakang dah. Sifat-sifat Nabi, sifat Rasul, rakyat dah. Lepas ni kita nak sambung lagi sifat-sifat mustahil bagi Rasul. Sifat mustahil bagi Rasul itu 4 sifat. Ni kita mengaji lorat kitab Jawi. Tidak. Hak ni hak penting. Kita dengar dah mudah faham, mudah beramal. Ialah mustahil bagi Rasul-Rasul itu 4 sifat. Satunya kazib. Lawan dengan sidik. Sifat berlawan ni orang panggil. Mana sifat berlawan ni saat itu ialah sidik lawan dengan kazib. Sidik mana kebenaran. Apa saja nak kecek, nak royak ke apa, dengan kebenaran. Hak sebenar. Lawannya sifat mustahil, iaitu kazib. Artinya, bohong. Pada perkataan dan disampaikan bukan daripada Allah SWT. Ini hak bohong. Tidak. Yang kedua, amanah. Lawan dengan dia khianah. Khayanah. Iaitu khianat ataupun tipu. Ataupun tidak ada kepercayaan. Kecek serau orang panggil. Kecek tak tentu kelulu orang panggil. Khianat orang panggil. Tipu menipu. Yang ketiga, sifat berlawan ni mustahil bagi Rasul itu ialah kitman. Menyembunyikan, melindungkan hukum-hukum yang mesti disampaikan. Tak royak sebenar. Duk mai buah putar belik dia panggil, kitman. Iaitu menyembunyikan, melindungkan hukum-hukumnya yang mesti disampaikan. Sifat-sifat al-fatanah lawan dengan al-baladah. Baladah ni bodoh. Bodoh dan degil. Ni baladah. Tu sifat lawan dengan al-fatanah, cerdik, bijak, pandai. Pandai mikir, pandai buat, pandai ukam masalah lah. Kecek mudah-mudah. Kalau nak jadi sifat fatanah, kena pandai mikir, pandai buat, pandai ukam masalah. Bukan pandai mikir, tak pandai buat. Tak pandai ukam masalah. Ataupun pandai mikir, pandai buat, tak pandai ukam masalah.
Allah. Ataupun putus mana-mana so. Iaitu panggil baladah. Tidak. Bodoh. Benar tak ada karik. Kita bukan boleh. Hak penting sekali, air kemaafan. Ni cara ukar masalah. Kalau ada salah silih ke apa ni, maaf. Air kemaafan ni obat yang besar sekali bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Kena maaf. Allah lebih-lebih lagi menerimakan taubat dan selalu maaf 24 jam kepada makhluk-makhluk Allah yang bodoh, hanya degin, hak tak tahu apa tu. Kadang-kadang tahu, buat tak tahu. Hak ni Tuhan selalu beri amaran, selalu bertaubat. Utama sekali, hak yang kasih sekali ialah orang itu selalu bertaubat berdapat diri dengan Allah SWT, minta ampun dan maaf di atas kesalahan dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Kesalahan yang dua, buat dengan tak tahu, tak sengaja. Ataupun tahu dah, mana kata buat dengan sengaja. Tahu, baru buat. Semula tak tahu, tahu tak buat. Hak ni kita taruh bimbang situ. Lalu tu, hari ni kita mempelorangkan cara-cara hidup kita, nak duduk dalam sifat-sifat mana saat itu, kita pilih sendirilah. Kita belajar, kena tahu, dan serta beramal. Masa Tuhan bagi amaran, mana selama mana ada nyawa di badan, lalu tu Tuhan terimakan taubat-taubat. Selama mana ada fikiran, selalu mikirlah di atas jalan Allah, jangan mikir di atas jalan syaitan. Syaitan dia selalu nak jadi pecah belah, nak jadi jahannam, nak heret orang masuk neraka. Tidak. Tengok tak ada kena tipu di syaitan, pas kita telah sampai tu kena beringat benar-benar amalan kena ada. Semaya 5 waktu jangan tinggal. Kerana promocan semaya saat itu cek promocan pasal baru. Balas share promocan ni ialah balas share daripada Allah SWT dengan automatik. Orang semaya saat itu Tuhan membabahkan anil fahsya wal munkar. Kalau orang semaya tak berjumpa dengan fahsya dan munkar, Tuhan pagar selalu dah dengan automatik. Ni promocan Allah SWT, iaitu balasan Allah SWT kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Selain pada sifat mustahil bagi Rasul dah, ulasnya Allah SWT mengutuskan Rasul-Rasul untuk memberi petunjuk. Tunjuk jalan, nasihat, kenasihatan kepada ummah, tiap-tiap ummah, tiap-tiap kumpulan, tiap-tiap kaum, mulai daripada Nabi Adam AS, seorang Rasul. Lalu tu, Allah SWT mengutuskan Rasul untuk memberi petunjuk dan memimpinkan manusia ke jalan yang benar. Jalan benar iaitu jalan Allah SWT. Jalan Allah iaitu utama sekali sabar. Barulah kita boleh ukar masalah tiap-tiap masalah. Dalilnya, Inna Allah ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah berserta dengan orang sabar. Tu hidup sekali dengan kita. InsyaAllah hidup sabar. Banyak peminat mari. Jumpa dengan Johmat pun ada. Telefon masuk pun ada. Sabar ada Johmat. Sabar. Kena ngaji sifat sabar tu benar-benar. Sabar belah mana nak kena dengan dasar-dasarnya. Iaitu sabar serta dengan yakin dengan Allah SWT. Tak apa. Pendek kecil mudah-mudah kata tak apa. Alhamdulillah. Semua daripada Allah. Tu duduk situ. Banyak tu ya. Barulah kita selamat dunia dan akhirat. Jangan duk gupuh gapoh. Ni berjumpa terkejut gapoh tunjuknya luruh tu pun hampir geger dah pakat duit kau ikan. Tak nampak lagi. Menyegedung turun mari. Bernama wah bang ke bernama. Ataupun hujan batu ke bernama. Apa? Nyo. Luruh. Sebab itu, buat apa-apa amalan, kalau mengikut dengan hukum syarak dah,
kena cerak nyata. Barulah kita nak berkecek berkira. Hak mana tak cerak jatuh sorok tak habis lah. Nyanyo. Takut silap. Apa silap sana tu Allah payahnya nak panggil kelik. Nak mawah gamuk. Kadang kalau buat tak lagi. Pakak duk tak habis dah. Pakak duk apa ni berkecek dah. Kecek mudah-mudah kata pakak berkecek. Wah, tak boleh jadi lagu ni. Kau tu kau ni. Tidak. Ya sebenarnya semua qada dan qada Allah SWT tidak ada siapa mengubahkan qada Allah SWT melainkan dengan doa. Doa nak apa minta dengan Allah SWT baru kita dapat boleh ubahkan qada dan qada Allah SWT dengan doa. Kerana doa sana itu mukhul ibadah. Otak sekalian ibadat. Dan itu sedang menghormati sekalian. Iaitu agama Islam yang akan mengubahkan budi pekerti yang buruk dan menukarkan sifat-sifat yang keji yang boleh merusakkan kehidupan manusia dunia ini. Dari itulah adalah mustahil Rasul-Rasul yang ditugas untuk membuat kerja-kerja yang terbesar seperti itu bersifat dengan sifat-sifat kekurangan yang tidak layak bagi seorang yang menjadi utusan Allah SWT. Kita nak jadi pemimpin. Iaitu lah ni timur dah pemimpin tamacat dia panggil. Punam tamacat. Pemimpin tabi'i dia panggil. Dia jadi dengan sendiri. Pemimpin tabi'i ni belah mana? Iaitu dia boleh masuk setiap-tiap peringkat. Dengan budak pun dia boleh kecek berkira. Dengan orang tua, orang dewasa pun boleh kecek berkira. Dengan orang tua pun boleh kecek berkira. Dengan orang ada ilmu pengetahuan, tak ada ilmu, dia boleh kecek berkira belaka. Ni panggil pemimpin tabi'i. Pemimpin ni yang terletak oleh Allah SWT dengan automatik. Faham tak? Ni kenapa? Kerana dia bersifat sabar. Bersifat yang hati yang bersih. Kita tengok kadang-kadang tak kena royak, tak kena minta tolong apa. Dia mari tolong sendiri. Kenapa? Hati dia tu nak buat bajikan semua. Dan tu mata, telinga dia dengar siapa susah, siapa ke mana, selalu dia terkejar lagi tolong selalu dah. Tak boleh tolong dengan bitih, tolong berkecek berkira, tolong bersapa jadi orang tengah. Tu dah. Kalau masyarakat kita duduk lagu ni selamat dunia dan akhirat. Tak jadi duduk musuh bergupuh rapah lagu ni. Ni kacau juga buat wah bang tak wah bang. Buat berdeh, buat alat nak membunuh yang satu sama lain. Semua ni tikah laku ni perangai setan belaka ni. Orang beriman tidak ada alat mereka dengan kalimah tayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan jadi sembah melainkan Allah SWT. Dan Nabi Muhammad sebagai utusan daripada Allah SWT untuk menyampaikan ilmu Allah kepada makhluk semua. Supaya mengingati Allah SWT. Banyak tu ya. Untuk nak mengingat ke Tuhan. Tak lupa pada Allah SWT. Tidak. Selain daripada tu, sifat-sifat yang harus bagi Rasul. Sifat yang harus bagi Rasul itu ialah segala sifat yang ada pada manusia. Yang mana sifat-sifat itu tidak menguraikan mana kedudukan ataupun derajat martabat yang tinggi. Seperti makan, minum, belayar, beristeri, beranak, menjual beli dan sakit demam, sakit gengeh. Kerana Rasulullah SAW itu adalah manusia seperti kita juga. Sudah tentu mereka bersifat seperti sifat-sifat manusia juga. Rasul ni perangai serupa belaka dengan puak-puak kita serupa belaka. Tetapi sifat yang tidak layak
ataupun sifat-sifat yang menguraikan martabat dan Taurah Rasulnya adalah tidak harus bagi Rasul-Rasul itu seperti makan minum ataupun membuat kerja yang hina ataupun berpenyakit berat seperti gila. Lepas tu dan lain-lain lagi. Ni kita nak bercerah hari ni cara-cara tertib al-Islam. Tertib al-Islam iaitu percaya rukun iman ni perkara sana itu. Percayakan kitabullah. Saat ni kita percaya kepada Rasul. Sekalian Rasul-Rasulnya. 25 orang wajib kena tahu, kena belajar, kena tahu. Sifat-sifat Nabi semua. Nabi tu ada mukjizat. Berbagai-bagai mukjizat. Sudahi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua saat itu hak Rasul-Rasul terlepas dah. Mai hidup di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belaka. Kena pikul, kena kilik banyak perkara lagi. Nak buat belah mana nak wi orang saat itu. Tak say kufur dengan Allah SWT. Dan nikmat-nikmat terima kasih. Allah bagi nikmat saat ini terima kasih. Iaitu sembahyang 5 waktu. Buat tu yang suruh tinggal tu kalah. Hak ni orang yang kasih pada Allah SWT. Percayakan kitab. Iaitu beriman kepada kitab-kitab. Artinya percaya bahawa Allah SWT telah turunkan beberapa buah kitab kepada Rasul. Bukan turun mari buah sebuah lagu tu melalui Jibril AS. Jibril ni ketua sekalian malaikat. Iaitu turunkan perintah Allah kepada Rasul-Rasul dan kepada Nabi-Nabi untuk menyampaikan kepada manusia semua. Kepada umat manusia semua. Dan turun beberapa buah kitab kepada Rasul-Rasul. Diterangkan di dalamnya. Iaitu perintah larang dan janji-janji baik dan buruk. Di dalam kitab-kitabullah. Kitab-kitab itu terbahagi kepada 2 bahagian. Dinamakan dia suhuf. Suhuf dinamakan dia kitab. Yang kedua nama kitab. Yang pertama nama suhuf. Apa dia suhuf? Suhuf itu boleh diibaratkan dia seperti lambaran ataupun siaran. Dan sifat-sifat telah diberi kepada satunya Nabi Syaib, Nabi Idris, Nabi Ibrahim dan Nabi Musa AS. Ini suhuf. Suhuf itu boleh diibaratkan dia seperti lambaran, iaitu undang-undang ataupun siaran ataupun pelajaran. Dan suhuf itu terbagi kepada 4 bahagian. Suhuf hak Nabi Syaib, suhuf hak Nabi Idris, suhuf Nabi Ibrahim dan Nabi Musa AS. Lepas tu mari kepada suhuf, dia 2 perkara sana. Lepas tu kitab. Apa dia kitab? Kitab yang telah diturunkan oleh Allah SWT sebanyak 4 buah kitab sahaja. Iaitu Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran. Wicerak, wijakin. Ini rukun iman. Ini satu rukun daripada rukun iman. Percaya kepada kitabullah. Nanti cerak cik. Tak ada kena hurai banyak dah. Hari ni mengaji dah boleh takak selalu dah. Kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah sebanyak 4 buah kitab saja. Pasal daripada tu bukan. At-Taurat utama sekali. Yang kedua Injil. Yang kedua Zabur. Dan yang keempat Al-Quran. Dengan cara halusinya, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa AS. Ini kitab Taurat. Untuk menerangkan hukum-hukum syarak. Dan disebutkan juga di dalamnya berita-berita akan lahir seorang Nabi keturunan
Nabi Ismail, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah tercatat di dalam surat Taurat siap dah. Itu dah. Ada hak taat pada Allah, ada hak deraka pada Allah SWT, iaitu tak percaya daripada hukum hakam hak Allah SWT telah tersebut di dalam Taurat dah, kata Nabi Muhammad ni sebagai Nabi yang terakhir. Yang kedua, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa AS. Injil. Nama kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa AS. Terkandung di dalamnya seruai-seruai kepada manusia untuk mengasahkan Allah SWT. Wipahai Tuhan satu. Disebutkan juga di dalamnya peri kelahiran Nabi yang akhir sekali, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebut juga dah kata Nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Zabur yang ketiga. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur ialah turun kepada Nabi Daud alaihissalam. Kandungannya ibarat-ibarat doa dan zikir. Hak Nabi Daud dalam kitab Zabur, iaitu berat lagi kepada apa ni? Kepada kandungnya ibadat, doa dan zikir. Mengandungi hikmat satu-satu kejadian. Kecek deras sangat kita tekak lah. Akhir sekalinya ialah 4 buah kitab yang wajib kita kena tahu dan wajib kita kena beramal bersama. Akhir yang keempat sana itu ialah Al-Quranul Karim. Itu adalah semulia-mulia kitab diturunkan kepada semulia-mulia Nabi, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran menasuhkan 3 buah kitab sana itu mari pun duduk dalam Quran habis. Jadi hak nu kitab Zabur, kitab apa sana itu dimenasahkan. Panggil menasah mata membatas itu mari buh di dalam Al-Quran Al-Karim. Semua kitab-kitab yang terdahulu dan hukum-hukum di dalam Al-Quran itu kekal selama-lamanya hingga hari kiamat. Quran ini sebagai kitab yang terakhir sekali ialah kekal selama-lama sampai hari kiamat. Tidak ada siapa boleh mengubahkan ayat suci Al-Quran Al-Karim walau satu huruf, satu ayat sekalipun. Kerana panggil rat hamba nunti sombong tisut. Serupa dengan petah cara terbit negeri. Tetapi tak serupanya ialah hak Allah SWT panggil Al-Wahyu. Tidak. Orang bawa wahyu Allah SWT ialah Jibril AS. Malaikat Jibril bawa ayat-ayat suci Al-Quran Karim dan ayat-ayat kepada kitab-kitab Taurat, Injil dan Zabur. Quran adalah mukjizat yang besar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar belah mana? Fikir ambil sendiri. Tidak. Iaitu tidak akan bertukar ataupun berubah walaupun satu ayat pun daripada Quran sana. Quran menjadi petunjuk dan pengajar kepada seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa-siapa yang berpegang teguh dengan Al-Quran, nescaya ia tidak akan sesat selama-lamanya. Kemah itu. Hani rukuk imeh. Dan percayakan hari akhirat. Hari akhirat itu artinya hari penghabisan. Boleh juga disebutkan hari akhirat itu dengan hari kiamat. Hari yang tak hapuskan dunia ni, hari akhirat ataupun hari kiamat, tetap akan terjadi. Tetapi tidak siapa pun dapat mengetahui.
bilakah ia akan terjadi? Pada hari itu, dunia akan binasa. Langit bergulung. Gulung ni, dan gunung gane ranak habis. Dah. Dan lagi pula, lumak seperti tepung dunia ni. Terperacuk oleh Allah SWT. Bumi hancur lebuh. Manusia kelai kabut. Tak ketentuan arahnya. Jadi tak tahu buku calana habis. Akhirnya, sangkakala ditiupkan semua yang bernyawa dan semua yang ada akan habis panak. Mereka yang kekal iaitu Allah SWT semata-matanya. Setelah mati sekalian manusia dan binasa sekalian makhluk. Belah mana? Iaitu Allah Ta'ala akan membangkitkan mereka kerana memberi balasan dengan adilnya kepada tiap-tiap seorang di atas buruk amalan mereka itu daripada kebajikan dan kejahatan yang dilakukan di masa hayat di dunia ni, masa hidup di dunia ni. Balasan-balasan ini sama ada syurga ataupun neraka. Tidak. Selepas tu pada mahsyar. Pada mahsyar ialah tempat berhimpunan sekalian manusia setelah dihidupkan kembali oleh Allah SWT dan setelah mereka keluar daripada kubur-kuburnya seperti mana? Seperti candawan. Tumbuh-tumbuhan. Rupanya. Di pada masa inilah Allah mendirikan neraca keadilan untuk membalas amalan baik dan jahat. Dan di sanalah Allah menimaikan amalan-amalan tiap-tiap sesuatunya dan di neraca kemudian siapa-siapa yang berat amalan kebajikan dari kejahatan itu ia akan dibalaskan masuk syurga. Tetapi siapa-siapa yang berat amalan kejahatan, buat berat amal kejahatan, ia akan dihukumkan dan masuk neraka. Buatlah amalan kebajikan, mudah-mudahan mendapat syurga. Mati situ. Lepas tu mari. Syurga tempat kesenangan yang berkekalan bagi tiap-tiap orang mukmin yang berat amal kebajikan dan di neraca keadilan. Bagaimana kesenangannya dan kebahagiaan di syurga itu. Tidak dapat siapa pun menggambarkannya, melainkan hendaklah percaya bahawa di sana penuh dengan segala rupa kesukaan, kelazatan hidup. Dan teduh dingin. Hawanya Yaman. Makanannya bertukar ganti daripada buah-buahan dan lain-lain lagi. Apa saja yang teringin, semuanya ada. Kita ingin gapo ada belaka. Nak makan gapo lagi. Nak makan sup perut ke, sup tulang ke, itulah nak makan gapo. Dalam syurga ni ada cukup lekat. Dan dari neraka pula. Tempat sesak mana diutukkan kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Allah SWT. Dan orang-orang yang ingkar lagi tidak membuat titah perintah Allah SWT. Bagaimana seksa dan sangsara di dalam neraka itu tidak dapat siapa pun menggambarkannya. Mereka hendaklah percaya bahawa bahasanya penuh dengan segala rupa azab. Panahnya amat kuat. Beribu-ribu kali ganda daripada panah dunia. Apinya menyala-nyala tidak padam dan membakarkan manusia. Apabila masak kulitnya dan daging mereka digantikan dengan kulit yang lain. Demikianlah supaya mereka rasakan
seksa yang amat pedih di atas buruk amalan mereka itu. Dan lagi pula percayakan qada dan qada Allah SWT. Qada dan qada kena percaya, kena yakin. Artinya ketentuan yang ditentukan oleh Allah SWT di atas tiap-tiap makhluk, sama ada sudah jadi ataupun belum jadi. Qada terbahagi dua. Tidak. Qada terbahagi dua. Satunya qada dan qada yang tak dapat dielakkan walaupun dengan menjalankan ikhtiarnya dan memilih ataupun menolaknya, iaitu qada-qada yang tidak menjadi tanggungjawab hak manusia. Hak ni hak Allah. Mana manusia seperti Ali mau anak lelaki, tetapi dia dapat anak perempuan. Tidak. Yang kedua, qada dan qada yang diberi ikhtiar memilih ataupun memesongkan diri daripadanya. Daripada benda tak molek menjadi benda molek. Itu dia panggil qada dan qada. Iaitu dalam perkara-perkara yang menjadi tanggungjawab hak manusia. Ikhtiar memilih itu dinamakan dia iradah juz'iyah. Dengan iradah juz'iyah inilah ia boleh mengemudikan kemauannya kepada kebajikan ataupun kejahatan. Selain daripada itu, saya menghormati sekalian. Masa cepat sangat, Dek Fauzan. Jangan galik tau. Nak mau aja mak pun galik, orang dengar pun galik, pakat-pakat dia galik. Lepas tu seli sikit deh. Daripada ni peminat kita. Namanya Ibrahim deh. Ibrahim, apa nama ni? One Ox deh. One Sok. Apa ni? One Sok. Saya daripada Pasemah, Kelantan. Daripada Pasemah, Kelantan. Weh, apa khabar aku tu? Ingat sikit ni musibah dah ni. Aku Pasemah tu. Air besar juga tu kat tu. Mana Pasemah mari kepada apa ni? Lantu Panjang, Sungai Golok. Ni setara kita sana tu. Lepas tu jagalah pakat beringat belakang tu. Selain daripada corona dah, musibah pula dah ni. Kata beringat, tempat rendah duduk tempat tinggi. Sipir-sipir kan perkakah-perkakah wisyak. Apabila musibah sana tu, kita dapat selamat. Jaga makanan, sipir cadar taruh. Jangan nanti orang nak bagi lah weh. Kita kena ada persediaan kita untuk nak menyambutkan musim-musim. Musim panas, upacara. Musim hujan, musim sederhana, lepas tu musim sejuk. Itu dah. Jangan nanti orang bagi semata lah. Kita kena cadar, widuk wisne, tak ada gupuh-gapuh apa. Cadar-cadar, ubi-ubi stella, ubi kayu. Makan musibah. Terima kasih weh kepada Ibrahim. Ibrahim Wansuk. Wansuk. Saya daripada Pasemah, Kelantan. Terima kasih. Lepas tu sudah menghormati sekalian. Habis ni dulu. Percayaan kepada qada dan qada Allah SWT sana itu begitulah. Panggil iradat juz'iyah yang tersebut Allah telah beri akal dan perasaan serta pencenderaan yang 5 kepada manusia untuk memikir, untuk memilih yang mana baik dan yang mana buruk. Itulah sedang menghormati sekalian. Lepas pada tu, masa pun tak ada banyak dah ni. Dek Fauzan. Habis. Cara duka email. Duka email ni perkara sana itu. Kalulah akal iradat juz'iyah. Mengarahkan seorang kepada kebajikan. Nescaya lahirlah kebajikan yang menyebabkan ia diberi pahala. Tetapi kalau akal dan iradat juz'iyah serta perasaan yang ada pada dirinya diarahkan kepada kejahatan.
tak dapat tiada lahirlah kejahatan. Kerana itu dikirakan ia berdosa. Kalau kita acak ambil contoh-contoh di atas dua pergerakan itu, satunya seorang menggerakkan tangan kerana menulis. Dan seorang bergerak tangan kerana taubat. Kerana bergerak tangan dan tubuh badannya menggeletak kerana takut ataupun sejuk. Gerak ke tangan kerana menulis daripada dirinya dan kemahuannya sendiri. Ini termasuk di dalam qada dan qada yang dapat diikhtiarkan. Tetapi gerak tubuh badan kerana menggelentarkan tentu sekali tidak dengan kemahuan dirinya sendiri, itu termasuk di dalam qada dan qada yang tak dapat diikhtiarkan. Lalu tu dari sini setidak-tidak orang dapat mengetahui bahawa tidak dapat melepaskan diri daripada dosa ataupun pahala dengan alasan takdir, kerana ia mempunyai iradat juz'iyah dan akal fikir sebagai yang telah tersebut sani. Iaitu hidup mesti mengerjakan surah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Kalau sudah buat demikian, besarlah harapan kita akan dapat kerana Allah SWT, iaitu dapat syurga Allah SWT. Lepas tu masa kita ada dalam 2-3 minit lagi. Nak habis masa, tak lain tak bukan. Telefon duk mari gedung-gedung. Cabut satu telefon. Ya, Assalamualaikum. Gana duk. Selamat pagi, Mak. Ya, apa khabar? Alhamdulillah. Ini usia jam mana dia, Mak? Lupa lagi dengan ayah Mak royak sejarah Nabi dan muncul Nabi itu deh. Ya. Lepas tu kita tahu banyak aja orang tahu buat jajah, tapi tak tahu lagi itu. Kita tahu deh. Ya. Sudah alhamdulillah dah. Lepas tu nak ucap selamat pagi pada Terobos ini deh. Lepas tu kau buat nebe, pakai bangun belakang tu, yang nak tidur tu. Pakai dah bangun tengah belakang tu. Selamatlah pembina belakang tu. Pakai bangun. Bangun semaya deh. Orang selamat dunia ni deh. Lepas tu ayah mak pun patut ucap pada orang jual nasi kabut pagi-pagi tu, pakai bangun dulu belakang tu. Dengar deh. Kita boleh makan tu pagi. Alhamdulillah dah situ. Lepas tu nak kata orang ada masalah ke apa tu pakai toba lah belakang deh. Banyak ke learning ke suami isteri. Laki tak payah isteri lah deh. Ada masalah demo gitu-gitu tu akak sobat. Faham mana orang jatuh tu, mana orang nyanyi bu. Ini deh wetina tu, sobat-sobat lah kita tu. Pakai sini rasa deh. Pakai batu, matangga ni. Amat deh. Ada gapo jangan tergaduh. Ya kena pakai sifat ni, sifat kasih mesra. Bukan kasih saja. Kasih tak nak mesra tak jadi. Duk bergomo semua. Ya kena kasih mesra. Biar ada sifat timbal rasa. Ya. Mungkin dah ayah mak kecek gini je boleh semangat nasihat lah deh. Alhamdulillah, barakallah. Tak apa ayah mak dah. Ya, bermenit dengan masa. Ya. Apa nak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah mak tak tanya dah daripada mana. Iaitu semua di qada Allah SWT. Beri sebagai buat kesimpulan ayah mak pada pagi ni. Lepas tu masa ada lagi Dek Fazal ni. Ambil satu telefon. Ya. Dek Kamat habis masa dah. Tak lekat. Sekali lagi telefon semula. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Daripada mana tu? Daripada Cenek ni, Mak Anoh ni, ayam Mak. Oh, Mak Ngah Cenek. Ya, apa khabar? Alhamdulillah. Oh. Terima kasihlah pada ayam Mak doa yak pagi-pagi tu. Pedoh sungguh-sungguh nak bagi orang tak tahulah. Ya. Orang tahu dah sebagai peringat. Orang tahu dah tu tak boleh ingat tu. Ayah mak ni buat pisah ataupun tolong asah pisah tupu. Nak pergi berlawan dengan nafsu. Ayolah. Lepas tu ada apa? Ya. Dok kata hok mano, mak anu nak tanya tu tak kena tanya dah ayam mak. Orang tanya belako dah. Ya, alhamdulillah. Dia mau tanya, dia mau jawab semua boleh belako. Boleh manfaat belaka dia. Ya. Alhamdulillah. Terima kasihlah mana duk tanya. Mak Ya. boyak tu. Pedoh sungguh-sungguh nah. Ya. Terima kasih ke Sok Botol tu. Pusat Pentin Bege, ruangnya ayah mak ada ni. Sokongnya daripada Pusat Pentin Bege wilayah Sepadan. Deh. Ya. Lepas tu ada gapo jangan lupa tu telefon 1880 deh. InsyaAllah 24 jam. Duk di mana musibah kau tu kau ni tak ada orang tolong apa. Telefon masuk 1880. InsyaAllah kita dapat pertolongan daripada Pusat Pentin Bege wilayah Sepadan. Lepas tu, deh terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begitulah Dek Fauzan deh. Ada berapa minit lagi Dek Fauzan? Ayah mak habis dah deh. Tapi Dek Fauzan ada 2 minit lagi. Nak timur satu telefon tangan. Ya. Mana? Right dah. Ya. Assalamualaikum. Mak, ni mama. Bako ni. Mama mana? Mama dia jual nasi di Puk Bako ni lah. Oh, apa khabar? Ada? Mak tak main kedai mama seorang ni. Tahu bahasa duduk dia lepas pada kemulah tak ada kan duduk dia, duduk sore tak ada nak gamuk. Jadi kita dah apa ni. Ya. Mak dia hari. Dah itu duduk cari nasi air, cari laksa. Terima kasih. Deh. Lepas tu masa habis pun molek deh. Terima kasih. Assalamualaikum. Nanti nak pergi start lagi insyaAllah. Ya. Duduk baku, mama duduk baku. Ya, terima kasih. Lepas tu masa kita habis pun molek deh. Ada salah silih maaf pada ayah mak banyak-banyak. Tak lain tak bukan melainkan dengan doa. Minta keberkatan dan dapat taufik dan hidayah daripada Allah SWT belaka. Hari ini sekadar sekali wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.